Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Herman Nadiadi bin Abdul Wahab akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Tinjauan Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan Politeknik Kuching Sarawak dalam kalangan pelajar. Kertas kajian ini ditulis bersama dengan Puan Nurunisa binti Muhammad Dasir yang merupakan rakan penyidik saya bagi menghasilkan kertas kajian ini. Isi kandungan. Yang pertama iaitu abstrak, yang kedua pengenalan, yang ketiga objektif kajian, yang keempat suratan kajian, yang kelima metodologi kajian, yang keenam analisa keputusan dan perbincangan, dan yang terakhir iaitu yang ketujuh kesimpulan. Abstrak kajian. Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau penilaian pelajar terhadap kemudahan perpustakaan PKS dan juga meninjau penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar PKS. Instrumen kajian digunakan iaitu secara pengedaran borang soal selidik terhadap responden secara atas talian. Seramai 270 orang responden yang telah terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar tidak menggunakan perpustakaan secara optimum ekoran revolusi perkembangan teknologi yang telah mengubah gaya pencarian maklumat dalam kalangan pelajar. Sehubungan itu, usaha untuk memperkasakan perpustakaan perlu dipergiatkan agar peranan perpustakaan sebagai pusat ilmu kekal relevan di masa hadapan. Sebagai pengenalan, perpustakaan mempunyai peranan sangat penting yang merupakan tunjang kepada aktiviti pembelajaran dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan dan pembelajaran. Politeknik Kuching Sarawak merupakan sebuah institusi pendidikan turut menyediakan kemudahan perpustakaan kepada para pelajar bagi memudahkan mereka ataupun para pelajar membuat rujukan. Namun begitu, kesan daripada perkembangan teknologi, pelajar dilihat lebih terdorong menggunakan internet dan enjin carian sebagai sumber rujukan utama. Sehubungan itu juga, kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau penilaian pelajar terhadap kemudahan perpustakaan PKS serta kajian ini juga akan meninjau penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar PKS. Objektif kajian. Objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama iaitu untuk meninjau penilaian pelajar terhadap kemudahan perpustakaan PKS, manakala objektif yang kedua pula ialah untuk meninjau penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar PKS. Seterusnya kita lihat kepada sorotan kajian. Kemudahan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi adalah keperluan utama yang mendahului semua perkhidmatan lain yang harus disediakan di perpustakaan seperti yang ditulis oleh penulis Abdullah Ehsan dan juga Salim 2022. Seterusnya, laporan Press Reader bertarikh 14 Februari 2019 menyatakan penggunaan perpustakaan untuk mencari maklumat atau mendapatkan bahan rujukan sudah semakin berkurang. Sebaliknya, ramai pelajar berkunjung ke perpustakaan kerana ingin memanfaatkan ruang belajar yang disediakan. Majoriti daripada pelajar sebelum ini hanya mengunjungi perpustakaan bagi menyiapkan tugasan akademik yang diberikan oleh pensyarah seperti yang telah ditulis oleh penulis Hasan Christopher dan juga Musa 2021. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan menjurus kepada kajian kuantitatif iaitu berbentuk tinjauan. Instrumen kajian yang akan dilaksanakan ialah dengan membuat edaran borang soal selidik secara atas talian. Instrumen kajian dibahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian yang pertama dan juga bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama iaitu untuk meninjau penilaian pelajar terhadap perpustakaan PKS dengan nilai alpha Chromebus 0.945, manakala bahagian dua pula untuk meninjau penggunaan perpustakaan PKS dalam kalangan pelajar dengan nilai kebolehpercayaan alpha Chromebus 0.963.
Ini menunjukkan instrumen berada dalam keadaan sangat baik dan efektif dengan tahap konsisten yang tinggi sekaligus boleh digunakan dalam penyelidikan sebenar seperti yang ditulis oleh Bond dan juga Fox 2015. Bagi latar belakang demografi pula, sampel kajian terdiri daripada 270 orang pelajar PKS. Responden terdiri daripada 96 orang lelaki dan 174 orang pelajar perempuan. Majoriti adalah berbangsa Bumiputera iaitu seramai 133 orang, diikuti 116 orang responden berbangsa Melayu, 18 orang responden berbangsa Cina dan 3 orang responden adalah berbangsa India. Kebanyakan responden adalah berumur di antara 18 hingga 20 tahun, iaitu seramai 220 orang responden, manakala 50 orang lagi adalah berumur 21 tahun dan ke atas. Berdasarkan pecahan mengikut jabatan pula, responden tertinggi adalah daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, iaitu seramai 59 orang responden, diikuti Jabatan Teknologi Maklumat seramai 50 orang responden. 50 orang responden adalah daripada Kejuruteraan Awam, 49 orang responden daripada Jabatan Perdagangan, 32 orang responden daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan yang terakhir 22 orang responden adalah daripada Jabatan Petrokimia. Bagi pecahan semester pula, seramai 24 orang responden adalah pelajar semester 1, 12 orang daripada semester 3, 56 orang responden daripada pelajar semester 3, 45 orang responden adalah pelajar semester 4 dan 12 orang responden merupakan pelajar semester 5 serta yang terakhir 13 orang lagi adalah daripada semester 6. Analisa keputusan dan perbincangan. Hasil kajian menunjukkan majoriti pelajar mengetahui akan kewujudan perpustakaan, PKS dan juga fasiliti yang disediakan di sana. Namun begitu, pelajar dilihat tidak menggunakan sepenuhnya fasiliti yang disediakan di perpustakaan PKS, sama ada dari segi kemudahan buku rujukan, bilik komputer dan juga bilik perbincangan. Arus pemodenan dan perkembangan teknologi yang berlaku pada hari ini dilihat semakin menghakis budaya penggunaan perpustakaan di institusi pengajian tinggi IPT untuk mencari maklumat. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang UMP Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin dalam berita digital Formuka, kegerapan pelajar menggunakan kemudahan di perpustakaan semakin berkurangan kerana mereka boleh mendapatkan bahan rujukan melalui internet berikutan kemudahan jalur lebar yang meluas di kawasan kampus. Fenomena ini telah mengubah gaya hidup pelajar yang dulunya sangat memerlukan perpustakaan sebagai pusat pencarian maklumat dan peningkatan pengetahuan bagi menyelesaikan tugasan akademik mereka. Kini, pelajar hanya memerlukan talian internet untuk mengakses bahan digital bagi tujuan tersebut tanpa mengira masa dan juga tempat. Dalam satu kajian Harry 2000, dalam kajian ini mendapati sebanyak 91% pengguna menggunakan internet secara konsisten sama ada harian ataupun mingguan dalam menyiapkan tugasan akademik. 84% menggunakan enjin carian berbanding hanya 16% menggunakan pangkalan data yang dilanggang perpustakaan. Selain itu, penulis artikel Zuraimi dalam berita PPM bertarikh 25 April 2019 turut mencadangkan agar perpustakaan perlu bersedia untuk mengubah persekitaran dan ruangnya kepada konsep yang lebih santai dan menyeronokkan bagi menggalakkan kunjungan pengguna perpustakaan. Selain itu juga, kajian Cik In dan Ahmad 2012 turut menyarankan pihak perpustakaan meningkatkan mutu perkhidmatan dan penyediaan bahan seperti menyediakan e-resource di mana jurnal, keratan akhbar, soalan peperiksaan tesis boleh diakses melalui pengkalan data atas talian. Ini kerana
Peranan perpustakaan dilihat masih relevan dalam memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan dan maklumat kepada pelajar yang memerlukan, terutamanya membabitkan bahan rujukan yang tidak dapat diperolehi secara atas talian. Okay, sebagai kesimpulan, hasil kajian mendapati pelajar tidak lagi menggunakan atau menjadikan perpustakaan sebagai pusat rujukan dan juga sumber maklumat, sebaliknya memanfaatkan kemudahan internet yang lebih mudah dan cepat bagi tujuan pencarian maklumat. Seterusnya, justru itu juga usaha memperkasakan perpustakaan perlu dipergiatkan dari masa ke semasa agar gedung ilmu ini terus memberi manfaat kepada pelajar, khususnya dan masyarakat amnya. Memandangkan masih terdapat banyak lagi buku, jurnal dan bahan rujukan lain yang tidak dapat diperolehi melalui internet, di mana rujukan yang sedia ada hanyalah dalam bentuk cetakan bertulis dan diterbitkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Okey, sekian daripada saya bagi pembentangan, sesi pembentangan pada kali ini. Terima kasih.